Bertemu kembali Perintasan Berita edisi 1510. Saya Zawazi Yusof, 4 paparan utama malam ini. PAS Selangor kecut perut. Antara fikrah politik Khawarij. Fitnah, adakah pimpinan PAS serik? Tiada modal, NPPN kini gila perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam satu kenyataan semalam, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Selangor, Zaidi Abdul Talib mempersoalkan adakah dengan menjadi pak turut kepada DAP merupakan salah satu usaha Parti Amanah Negara Amanah mengukuhkan kerajaan perpaduan. Persoalan itu dibangkitkan susulan keputusan Amanah Negeri Selangor meluluskan usul mendesak kerajaan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melakukan persempadanan semula Parlimen di seluruh negara menjelang PRU 16. Usul itu dikemukakan Timbalan Pengerusi Amanah Negeri yang berhormat Azli Yusof bertujuan memberi nisbah bilangan pengundi lebih adil antara kawasan Parlimen itu dan ia disokong 11 suara lebih 300 perwakilan yang hadir pada konvensyen 17 Disember lalu. Zaidi mendakwa keputusan amanah itu dibuat kerana menuruti kehendak DAP yang mempunyai kerusi Parlimen terbanyak dalam kerajaan hari ini. Bekas adun Taman Templer itu bertanya sama ada amanah sedar bahawa DAP hanya menggunakan parti itu untuk menampakkan seolah-olah agenda persempadanan semula datang dari suara akar umbi orang Melayu. Dulu mantan Menteri Wilayah Persekutuan daripada Amanah Khalid Samad berkata persempadanan semula pilihan raya cuma cerita dongeng. Hari ini Amanah sendiri yang bantu merealisasikan hasrat DAP. Amanah yang memegang 5 daripada 56 kerusi DUN di negeri Selangor sepatutnya membawa suara Melayu Islam dan bukannya membawa naratif DAP yang merugikan bangsa sendiri. Kalian sudah mencapai usia 8 tahun dan sewajarnya sudah mumayyiz untuk memilih antara baik dan buruk. Jangan hinakan diri dengan menjadi khadam kepada DAP, sindir Zaidi lagi. Sebagai respon, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Daniel Harun Aminah Rashid membidas kenyataan yang dibuat. Adakah Zaidi sendiri takut dengan agenda persempadanan semula yang akan mengakibatkan PAS dan Perikatan Nasional PN terus padam dalam landscape politik Malaysia? Hanya disebabkan kenyataan DAP dan Amanah agak hampir terus dilabel khadam tanpa Zaidi sendiri memahami isu kandungan yang dinyatakan kedua-dua pihak. Adakah Zaidi lupa bahawa cadangan ini pernah diusulkan oleh PAS sendiri iaitu oleh Naib Presiden Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah pada 23 Mac 2021 soal beliau dalam kenyataan. Menurut Daniel lagi, Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan membolehkan SPR memulakan proses persempadanan semula setelah tamat tempoh tidak kurang selang 8 tahun daripada tarikh siapnya urusan kajian semula sebelumnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Tiga itu berkata, persempadanan semula kawasan pilihan raya yang lalu juga telah diadakan pada tahun 2018. Antara faktor usul persempadanan semula ini dibawa adalah kerana berlaku penambahan pengundi yang sangat drastik akibat pelaksanaan undi 18 dan tiada keseimbangan daripada sudut peruntukan berbanding jumlah pengundi bagi setengah kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN. Hanya disebabkan tidak berlaku realistik, PAS seperti biasa terus bermain dengan sentimen dan mengetepikan fakta bahawa pertambahan pengundi PRU 15 dan pilihan raya negeri ke-15 PRN 15 sangat ketara berbanding kali ke-14. Saya kasihan dengan PAS dikala Amanah sudah mumayyiz berhujah dengan bijak di Dewan Negeri Selangor. Wakil PAS pula asyik membaca teks sehingga mengeluarkan kenyataan-kenyataan
yang bercanggah dengan realiti semasa, tempelak beliau kepada parti berkenaan. Selamat maju jaya kepada PAS yang menjadi pembangkang di Selangor. Sedang negara di bawah kerajaan perpaduan kini giat mengimbang pembangunan selari peningkatan sosial masyarakat, mereka masih berkhayal dengan imajinasi yang merosakkan minda masyarakat, menabuh fitnah dan terus bermain dengan persepsi Islam dan Melayu, tidak pernah lekang daripada tunggangan mereka. Tahukah PAS bahawa pembangunan agama Islam di Selangor kian pesat dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyambut baik peruntukan 1.9 bilion ringgit bagi meningkatkan syiar Islam? Tak mungkin PAS tidak tahu, kecuali jika tidur dalam persidangan Dewan. Kenapa gabra sangat dengan persepadanan semula? Kejut perut ke? Selepas kafir mengkafir, Perikatan Nasional PAS dilihat semakin seronok memainkan isu munafik dan liberal. Kemudian mereka beralih kepada isu sekular dan musuh Islam. Tujuannya untuk mempersoalkan akidah lawan politik mereka seolah-olah sudah pernah belah dada dan menyemak tahap keimanan lawan politik mereka. Tahukah anda bahawa isu akidah adalah senjata politik utama puak Khawarij? Label liberal menjadi senjata akidah, walhal dalam konteks sains politik, makna liberal di negara lain jelas bermaksud spektrum ideologi politik parti-parti dan bukan seperti definisi para asatizah PAS yang mengaitkannya dengan akidah semata-mata. Untuk rentasan berita edisi 1510 malam ini, Jom Channel ingin berkongsi antara tulisan Ahmad Morsi dalam Harapan Daily tentang fikrah politik Khawarij PN PAS yang wajib dijauhi masyarakat Islam di negara ini. Pertama, PAS menganggap musuh politik mereka murtad kerana tidak menyokong RUU 355, Kanun Jenayah Syariah Kelantan atau Hukum Allah mengikut kefahaman PAS. Melabel lawan politik seperti puak sekular, puak liberal yang mana dalam pemahaman mereka puak ini murtad serta sanggup menuduh musuh politik kononnya melawan Al-Quran sekaligus bermakna musuh politiknya murtad. Malah sanggup berkongsi bahan media yang sengaja menggambarkan kononnya musuh politik mereka telah pun murtad. Kedua, mereka menganggap selain ahli parlimen dan adun PAS itu sebagai musuh Islam, walhal mereka juga umat Islam dan berjuang untuk Islam. PAS menggunakan dalil Al-Quran perihal orang kafir atau munafik akidah dan dituju kepada orang yang beriman. Manakala yang ketiga pula mudah menghukum hal i'tiqad, lawan politik dan munafik, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum hal yang zahir sahaja seperti solat. Hal batin hanya apa yang diwahyukan kepada baginda sahaja. Yang keempat pula, mereka menganggap bahawa menyokong PAS sahaja yang mampu masuk ke syurga, manakala menyokong parti lain masuk neraka. Malah dengan sewenang-wenangnya menganggap mereka layak mati syahid kerana menentang parti lain yang juga mukmin. Mereka turut membuat tanggapan kononnya keluar daripada PAS bermakna keluar Islam dan terus dianggap musuh Islam dan pengkhianat Islam yang mesti diperangi atau wajib bertaubat dan kembali kepada PAS. Manakala yang kelima, PAS dengan yakin merasakan mereka sahaja berhak bertahalluf siasi dengan bukan Muslim, sedangkan pihak lain dianggap bersama kafir harbi dan menentang Islam. Paling parah apabila mereka beranggapan kononnya parti politik yang bertahalluf siasi dengan PAS sahaja yang akan dilabel sebagai mukmin yang sejati. Namun apabila tidak lagi bersama PAS, maka dianggap sebagai musuh Islam. Seterusnya yang keenam, doa laknat musuh politik atau doa yang sepatutnya dituju kepada musuh Islam dalam medan peperangan, sedangkan lawan PAS juga ramai daripada kalangan para mukmin. Ketujuh pula, keadilan Islam hanya wujud jika PAS menjadi kerajaan. Apabila parti lain memerintah, maka PAS mencipta pelbagai naratif kononnya berlaku kezaliman terhadap Islam dan Islam terancam. Yang ke-8, PAS sentiasa bersangka buruk terhadap inisiatif baik kerajaan berkenaan hal ehwal Islam. Contohnya, Bank Islam yang diwujudkan tidak Islamik kerana hanya PAS sahaja yang layak melakukan kebaikan untuk Islam, yang mana PAS tidak pernah melakukannya wa'ima ketika menjadi kerajaan. Kesembilan, menghalalkan perbuatan dosa seperti kazaf, celaan, fitnah kepada musuh politik mereka yang mereka anggap musuh Islam, walhal ianya haram walaupun terhadap bukan Muslim. Mereka juga dilihat melampau dalam mencela pemimpin yang sah semata-mata untuk keluar daripada ketaatan yang diwajibkan dalam banyak hadis Rasulullah selagi ianya tidak diarahkan untuk berbuat maksiat. Manakala yang ke-10, PAS menganggap parti yang mempertahankan perlembagaan penjajah, peraturan kafir dan
sultan jahiliah berdasarkan kefahaman mereka layak diperangi. Walhal PAS juga mempertahankan perlembagaan tersebut ketika menjadi kerajaan selama 33 bulan. Dan yang terakhir ke-11, paling menakutkan apabila mereka selalu menganggap diri mereka sendiri jauh lebih bagus berbanding orang lain. Takabur seperti mana sikap iblis, aku lebih baik daripada Adam. Kau menciptakan aku daripada api dan Adam daripada tanah. Na'udzubillahi min zalik. Maka bertaubat dan jauhilah fikrah Khawarij, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, mereka keluar daripada agama seperti keluar anak panah dari busurnya. Dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Khawarij anjing-anjingnya ahli neraka. Wallahu a'lam. Ingatkah anda tentang kenyataan fitnah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa antaranya Anwar mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Kenyataan itu dibuat dengan berniat jahat bertujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadap Anwar dan Pakatan Harapan semasa tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November tahun lalu. Mahkamah semalam melarang Muhammad Sanusi mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan tentang Anwar di media sosial, laman web dan mana-mana platform sehingga kes saman difailkan PMX terhadapnya diputuskan mahkamah. Perintah injuksi itu bagi menghalang defendant iaitu Muhammad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintiff iaitu Anwar sama ada secara langsung atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial defendant, laman web dan mana-mana platform lain sehingga pelupusan kes saman, kata Datuk SN Nair kepada pemberita. Anwar sebelum ini memohon perintah injuksi itu dalam kes saman difailkannya terhadap Muhammad Sanusi ketika berucap dalam satu kempen pilihan raya jelajah PN Best Tambun tahun lalu. Sanusi dalam kenyataan pembelaannya berkata bahawa beliau tidak mempunyai apa-apa niat dan memfitnah Anwar, sebaliknya mengkritik ahli Parlimen Tambun itu bagi tujuan kempen PRU15. Manakala Mahkamah Tinggi Georgetown semalam mengarahkan ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad memfailkan pernyataan pembelaan sebelum atau 11 Januari 2024 dalam kes saman yang dikemukakan 3 pimpinan DAP terhadapnya. Saman itu difailkan secara berasingan oleh pengerusi DAP Lim Guan Eng, bapanya Tan Sri Lim Kit Siang serta ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Suh Sim selaku plaintiff pada 27 November lalu berhubung ucapan Siti Mastura dalam ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Pilihan Raya Kecil Kemaman. Peguam Datuk SN Nair yang mewakili ketiga-tiga pemimpin berkata mahkamah turut mengarahkan plaintiff memfailkan jawapan kepada pembelaan itu sebelum atau pada 26 Januari 2024 manakala turut menetapkan 9 Februari 2024 untuk pengurusan kes selanjutnya. Menerusi pernyataan tuntutan, ketiga-tiga plaintiff mendakwa Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Ong Boon Hua yang dikenali sebagai Chimpeng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura mendiang Lee Kuan Yew. Mereka mendakwa ketika ceramah pada 4 November lalu, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff iaitu mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Ketiga-tiga ahli politik itu menegaskan bahawa dakwaan defendant adalah tidak berasas, palsu serta berniat jahat kerana sengaja mengaitkan mereka dengan Parti Komunis dan Chimpeng. Tindakan defendant jelas sekali didorongi dengan tipu muslihat untuk mendapatkan publicity bagi menaikkan imej parti politik defendant menurut ketiga-tiga plaintiff dalam pernyataan tuntutan. Oleh itu mereka menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta perintah injuksi untuk menghalang defendant yang terus menerbitkan kenyataan sama. Tanpa mendahului mahkamah, jauh sekali campur tangan dengan urusan menegak keadilan yang didaulatkan di negara ini. Kita sebagai rakyat cuma merasa kecewa dan terkilan kenapa politik di Malaysia perlu dihiasi dengan agenda fitnah dan tomahan sebegini. Sedar atau tidak, diakui atau dinafi, PAS merupakan parti politik paling banyak membuat fitnah dan terkait dengan saman di mahkamah.
Begitu banyak permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan dan fitnah kepada musuh politik mereka dan ia kini menjadi budaya. Antaranya permohonan maaf oleh Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria kepada Anwar kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Manakala pada 22 Jun lalu, adun kubu gajah Ustaz Khalil Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. 25 Jun lalu, akhbar Harakah Daily pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng. Jika hendak disebutkan, senarai fitnah PAS 7 hari 7 malam pun tidak akan habis. Sebagai sebab parti Islam, PAS yang kononnya mendakwa mereka sebagai parti Islam sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Malah tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Paling menyakitkan kesemua kes fitnah melibatkan pimpinan parti yang mewajahkan mereka dengan nama Islam. Kenapa Islam perlu diracun dan ditubah dengan perlakuan sebegini demi kononnya untuk membela agama, demi generasi masa depan? Hentikan politik fitnah. Baru-baru ini, Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin menerusi aplikasi DX tanpa asas dan berniat jahat telah mendakwa seorang Menteri Kerajaan Perpaduan telah membenarkan warga negara Cina yang menyertai dan mendapat PAS bagi program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2H layak mendapat status penduduk tetap PR negara ini. Naib Ketua Sikandi Bersatu itu tidak menjelaskan lebih lanjut sumber yang menceritakan perkara berkenaan, malah tidak menyatakan nama menteri berkenaan secara khusus. Ibarat tepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN tersebut menjadi sasaran kecaman selepas memuat naik ciapan yang hanya bersandarkan sumber maklumat dengan cerita atau hearsay. Dakwaan tersebut dikaitkan dengan Datuk Seri Tiong King Seng yang menyandang jawatan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di dalam Kerajaan Perpaduan. Dengan cerita YB Menteri Pelancongan buat pengumuman bagi warga negara Cina yang sertai dan dapat PAS MM2H terus layak dapat PR. Wow, tulisnya. Dakwaan itu bukan sahaja dikritik ramai, bahkan turut ditegur Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang berpendapat selaku pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC, beliau tidak seharusnya menyebarkan dakwaan hearsay sebegitu. Dengan cerita, kawan aku cakap, TikTok kata, bila pengerusi PAC berhujah dengan berdasarkan dengar cerita, shame on you, Amy Samsudin, boleh rajin sikit tak kalau nak dedah kepincangan kerajaan? Selain dengar cerita, boleh kongsi bukti yang boleh diterima di mahkamah, soal Rafizi. Untuk makluman, MM2H diperkenal Kementerian Dalam Negeri KDN bagi menggalakkan lebih ramai peserta dari negara luar atau warga asing menetap di sini sekaligus mendorong pengaliran masuk mata wang asing. Sementara itu, Tiong King Seng turut menjawab dakwaan dilemparkan Mas Ermiati. Apa yang berlaku, status MM2H tidak dibuka kepada warga Cina semata-mata tetapi membabitkan semua pemohon dari seluruh dunia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, status PR bukan diberi secara automatik tetapi perlu membuat permohonan terlebih dahulu dengan mematuhi syarat-syarat yang ketat. Mengapa Mas Ermiati perlu mengelirukan orang ramai dan mengatakan bahawa program itu hanya memihak kepada pemohon dari negara China sahaja? Apa yang beliau cuba sampaikan menerusi provokasi dengan memilih satu negara tertentu. Tambahan pula, setiap pemohon tanpa mengira kewarganegaraan mereka mesti memenuhi syarat permohonan kategori platinum sebelum mereka dibenarkan memohon status PR. Adakah Mas Ermiati sengaja melakukan provokasi kaum? Adakah Mas Ermiati cuba merosakkan keharmonian kaum? Soal King Seng. Beliau turut menegaskan bahawa penambahbaikan kepada kriteria dan syarat MM2H adalah bertujuan menarik lebih banyak permohonan, terutamanya yang mempunyai potensi keuangan yang baik. Banyak negara mempunyai program seperti MM2H selain Malaysia dan keseluruhan proses permohonan MM2H disahkan telah diteliti dan disemak dengan ketat. Umum mengetahui bahawa setiap permohonan untuk menyertai program MM2H mestilah lulus proses semakan yang sangat ketat, termasuk saringan keuangan, semakan latar belakang dan keperluan lain yang berkaitan sebelum mereka layak menerima PAS program MM2H dan kemudiannya memohon status PR mengikut syarat-syarat yang dikenakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Sekiranya pemohon melakukan sebarang salah laku atau melanggar mana-mana syarat program, keistimewaan akan dibatalkan.
Sekali lagi jelas dan nyata, ahli parlimen Masjid Tanah itu kelihatannya sudah kehilangan modal untuk mengekalkan populariti di kalangan rakyat sehingga sanggup membuat kenyataan dan tomahan bodoh di laman sosial apabila sudah tiada modal untuk menidakkan kejayaan yang dibina kerajaan hari ini. Adakah Mas Ermiyati Samsudin sudah mula merasa bahawa namanya kini kurang menjadi sebutan dan kemaruk gila perhatian ingin kembali masyhur setelah tenggelam dalam pengkhianatan? Seperti pesanan Rafizi Ramli, boleh rajin sikit tak kalau nak dedah kepinjangan kerajaan? Janganlah malas sangat dangkal sangat kenyataan itu. Tak mengapa, boleh cuba lain kali. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.